seterusnya. Okay, ada soalan nak tanya? Tak ada. Okay, kita tengok dekat bahagian ini pun tak ada. Okay, alright. Okay, kita pergi pada 1C. Nombor 1C soalannya ialah tuliskan tujuan bagi langkah dalam CPR. Apakah tujuan awak menekan dada mangsa yang pingsan? Apakah tujuan anda menekan dada mangsa yang pingsan? Dan yang kedua, awak tengok ya, hembusan. Okey, apakah tujuan anda melakukan hembusan nafas ke dalam mulut mangsa yang pingsan tersebut? Apa jawapan? Langkah dalam CPR menekan dada, apakah dia tujuan dia? Apakah tujuannya? Mengepam darah ke seluruh badan. Okey, kalau awak tengok dia tekan tu dekat bahagian jantung, betul? Okey, dia menekan di bahagian jantung. Okey, betul jawapan dia ialah menghasilkan peredaran darah dalam badan mangsa. Sebab awak tengok dia memberi tekanan di bahagian dada tu, kat dada tu ada jantung So mengepam jantung. Jangan kuat sangat, sakit pula orang tu kan. Okey, make sure lah berpatutan lah tekanan tu. Okey, yang kedua, apa tujuan hembusan? Menerima udara beroksigen. Okey. Yang kedua adalah membekalkan oksigen kepada sel badan mangsa. Yang menekan tu mengepam darah supaya jantung berfungsi untuk mengepam darah, dan hembusan ke dalam mulut mangsa tu adalah memasukkan oksigen ke dalam kepada apa? Ke dalam sel badan mangsa. Betul jawapan dia. Alright. 2A. Sebelum memberi bantuan kecemasan kepada mangsa, prinsip dan prosedur bantuan kecemasan DRABC dilakukan. Berikan sebabnya. Apakah dia DRABC? Sebelum memberi bantuan kecemasan kepada mangsa, prinsip dan prosedur bantuan kecemasan DRABC dilakukan. Berikan sebabnya. Okey, kita tengok nota kalau awak lupa di bahagian ni, tengok yang bahagian DRABC. Apa itu DRABC? Ingat balik tak? Okey, awak ingat balik nota yang saya dah bagi pada awak hari tu? Okey, kat sini lakukan prinsip dan prosedur bantuan DRABC. Sini dia ada sebut DRABC. Okey, siapa ingat DRABC? Itu dia jawapan dia, dah dapat. Okey, apa maksud DRABC? Ini jawapan dia. Sebelum memberi bantuan kecemasan kepada mangsa, lakukan prinsip dan prosedur bantuan kecemasan DRABC seperti dalam rajah. D. Danger. R. Respond. A. Airways. B. Breathing. Dan C. Circulation ataupun bahaya, tindak balas, saluran pernafasan, pernafasan dan peredaran darah. So awak kena ikut prosedur inilah. D.
Pastikan kawasan tersebut selamat bagi diri kita, mangsa dan orang lain. Contoh kalau berlaku macam kebakaran di tempat tersebut, maksudnya awak kena bawa mangsa jauh sikit daripada, lebih jauh daripada kawasan kebakaran. Ataupun mungkin daripada kawasan perairan contoh kan. Naik ke darat lah. Okey, tindak balas, perhatikan tindak balas mangsa. Tanya nama ataupun pegang bahunya sekiranya mangsa mangsa memberi tindak balas, berikan keselesaan pada mangsa dan terus perhatikan tindak balasnya. Sekiranya mangsa tidak memberikan tindak balas, buat panggilan kecemasan. Okey, dongakkan kepala A saluran pernafasan, maknanya menyediakan saluran pernafasan yang betul. Okey, contohnya ialah mendongakkan kepalanya supaya saluran pernafasan tu dalam keadaan yang lurus. Okey, tidak ada macam sebab apa kalau kita tengok saluran pernafasan kita ni masuk sini dan turun ke bawah kan, boleh jadi dalam bentuk L. Tapi sebab kita nak bantu mangsa supaya senang untuk bernafas, kita kena dongakkan so keadaannya jadi lurus. Okey. Saluran pernafasan juga mestilah tidak ada apa-apa yang dihalang sampai oleh lidah ataupun tercekik ke apa semua kan. Alright, pernafasan pastikan mangsa bernafas dengan melihat gerakan naik turun dada, merasa gerak naik turun dada mangsa dan mendengar pernafasan antara 5 hingga 10 saat. Dan akhir sekali ialah peredaran darah. Okey, periksa denyutan nadi mangsa di bahagian arteri karotid ataupun mana-mana detik nadi. Okey, awak cek bahagian nadi lah. Kini yang dimaksudkan sebagai DRAB ni sebagai ulang kaji sebenarnya ya. Ingat balik apa yang awak belajar. Okey, so nombor B, 2B ya. Tuliskan umur mangsa yang betul untuk setiap cara tekanan yang dikenakan pada dada mangsa. Okey, nombor 1 Roman, umur berapa tu tekan dengan palm tu? Tekan dengan tapak tangan tu. Awak tekan dengan tapak tangan tu ya. Itu untuk orang yang bagaimana tu? Nombor 1B. Nombor 2B, 2B ya. Cara tekanan pada dada mangsa dan umur mangsa. Okey. Siapa nak jawab? Ada bunyi tu, ada orang nak jawab tu. Okey. Ya betul Riz, mengeluarkan udara yang tersumbat. Okey Riz, cuba jawab ni nombor 2B ni apa? Umur mangsa bila kita guna kita punya tapak tangan. Ataupun sesiapa saja yang boleh jawab? Warga masa. Sebab nombor 1 tu umur dia berapa? Golongan belum lahir. Warga emas tu. Warga emas. Okey, saya faham. Okey, kat situ awak tulis nombor 1 ni umurnya adalah 1 hingga 8 tahun. Yang ini. 1 hingga 8 tahun. Tapi kalau saya tak silap lah kan. Mungkin untuk orang tua dan wanita yang mengandung tu kan kena lebih apa? Lebih kurang lah tekanan dia. Saya boleh guna ni cara ini. Tapi kat sini untuk umur nombor 2 B1 tu, okey, dia letakkan umur di sini ialah 1 tahun hingga 8 tahun. Okey, nombor 2. Ini untuk siapa ni? Ini untuk orang kecil ke orang besar ke? Kanak-kanak? Bayi. Bayi. Betul. Bayi dari mula lahir hingga berumur 1 tahun. Macam ni Ini 1 hingga 8 guna tapak tangan. Jari untuk baru lahir hingga 1 tahun. Ni yang ketiga ni adalah untuk orang dewasa. Okey, 8 hingga seterusnya. Awak tulis tu 8 hingga seterusnya. Okey, faham ya? Okay, now kita pergi kepada nombor 2C.
Darjah 2 menunjukkan langkah K, L dan M dalam kaedah melakukan CPR. Okey, saya cuba besarkan sikit boleh tak? Tak boleh. Okey, kena guna yang ni. Okey, right. Saya harap nampak dengan jelas untuk 2C di sini ya. Darjah 2 menunjukkan langkah itu KLM dalam kaedah melakukan CPR, KLM. Susun langkah mengikut urutan yang betul dalam kotak yang disediakan. So awak letak huruf ya, yang mana satu yang permulaan. Yang pertama, L. betul. Yang pertama L, okey bagus. Yang kedua, M. M. betul, bagus. Pandai semua Okey, awak ingat yang kita ajar, yang diajar hari tu oleh cikgu awak ataupun oleh kita punya kelas hari tu. Alright, dan seterusnya yang ketiga. Tertulah K, betul tak? Tak ada choice lain lah. Tak ada pilihan lain. L, M dan K. Tekan dulu jantung, bahagian dada, lepas tu baru tiup udara oksigen masuk ke mulut mangsa. Okey, nombor D. Nombor 2D. Namakan satu contoh bantuan kecemasan bagi seorang mangsa yang tercekik. Kita belajar. Ya, betul. Heimlich maneuver. Pandai semua ya. Bagus. Alright. Untuk esei. Untuk esei. Okey, langkah 3 menunjukkan langkah dalam kaedah melakukan CPR tetapi tidak disusun mengikut urutan. So, susun langkah dalam tata cara melakukan CPR. Okey, yang mana satu? Yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Susah juga kan? Banyak sangat gambar tu. So awak rasa yang mana yang pertama dan mana yang terakhir? Yang pertama? Q. S. Oh, ada kata Q, ada kata S. Okey, S tu tengah buat apa tu S tu? Macam tengah mendengar je. Okey. Alright, okey cuba tengok. Okey, yang pertama Q, yang pertama Q Yang pertama Q, yang kedua? S. Betul. Yang kedua S, pertama Q, kedua S. Yang ketiga? R. Okey, awak kata R Okey, yang ketiga T. Ingat Q, S, T. Okey, yang keempat? P. T, U. Yang keempat U. Q, S, T, U. Seterusnya? Saya tengok gambar ni macam sama je. Ada macam berulang. Okey, saya bagi jawapan Q, S, T, U, R dan P. Q, S, T, U, R dan akhir sekali ialah P. Saya nampak macam sama je. Okey, alright, tak apa. Awak just catat ya. Q, S, T, U, R dan P. Mana tahu keluar soalan ni kan. Okey, nyatakan 3 keadaan badan mangsa yang diperhatikan oleh penyelamat seperti yang ditunjukkan dalam langkah S. Ini langkah S. Okey. 3 keadaan badan mangsa yang diperhatikan oleh penyelamat seperti yang ditunjukkan dalam langkah S. Saya rasa tadi dah ada dah tadi. Mana tadi? Sorry. Yang ini. Bukan. Melihat kepada apa? Melihat kepada
Sama ada dia bernafas ataupun tidak. Lagi apa? Awak kena check. Kena check ya. Yang pertama apa kena check? Denyutan. Yang ini kan? Denyutan nadi. Yang pertama kena check denyutan nadi. Yang kedua yang kena check ialah pernafasan. Yang pertama denyutan nadi. Yang kedua pernafasan. Ini soalan ini ya. 3 keadaan pada masa yang diperhatikan oleh penyelamat ya. Okay, yang pertama ialah melihat kepada denyutan nadi. Yang kedua, cek pernafasan. Yang ketiga, awak cek sama ada mangsa sedar ataupun tidak. Macam yang ni lah. Yang ini. Denyutan nadi, pernafasan, okey, dan sama ada dia sedar ataupun tidak. Ini ada jugalah clue dekat sini kan. Sedar atau tidak maknanya pengsan ke tak. Lepas tu ini bernafas atau tidak. Yang ini denyutan nadi. Samalah lebih kurang jawapan dia yang tu. Okey, semasa melakukan CPR adalah digalakkan lebih daripada seorang penyelamat yang terlibat untuk memulihkan keadaan mangsa. Mengapa? Mengapa kena ada 2 orang? Senang je jawapannya. Kenapa mesti ada 2 orang? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba jawab? Tak ada. Kalau ada dua orang, mereka senang untuk melakukan proses untuk menyelamat, sebab bila dia tekan-tekan, lepas tu dia hembus nafas tu dia cepat letih. Kalau dibuat oleh seorang secara berterusan. So sebaik-baiknya ada 2 orang yang mereka boleh bergilir-gilir dan seorang buat, seorang rest kejap. Betul tak? Jadi bila yang tu letih, tukar pula orang lain. Itu jawapan dia ya. Okey, mudah untuk melakukan proses untuk menyelamat dengan lebih efektif, dengan lebih berkesan. Itu jawapan dia ya. Untuk mengelakkan daripada penyelamat mudah penat ataupun mudah letih kalau dia buat seorang. Okey, D. Seorang lelaki ditemui terbaring dan tidak sedarkan diri di atas lantai dalam sebuah restoran. Pada pendapat anda, apakah bantuan kecemasan yang perlu diberikan kepada mangsa yang pengsan itu? Berikan alasan untuk menyokong pendapat anda. Lelaki terbaring tidak sedarkan diri di atas lantai sebuah restoran. Okey. Apa yang perlu buat? Senang aja. Awak kena cek apa? Cek denyutan nadi dulu. Yang pertama. Yang kedua, cek. Ni awak nak jadi penyelamat ni sebelum sampai paramedik ataupun ambulan datang ambil. Pertama, cek dulu nadi. Yang kedua, respon mangsa. Betul. Ramai jawab betul ya. Bagus. Cek dulu pernafasan. Okey, sekiranya mangsa tidak bernafas, okey, anda boleh melakukan pernafasan ya. Okey, awak tekan dulu dada dan buat pernafasan dari mulut ke mulut. Dan perhatikan gerakan naik turun mangsa dada naik turun dada mangsa jika ada. Maknanya awak cek sama ada berkesan atau tidak lah. Awak hembus nafas tu dia boleh nafas balik ke tidak kan? Betul tak? Okey, dan yang ketiga, jika gerakan naik turun dada mangsa tidak berlaku sewaktu pernafasan dari mulut ke mulut dilakukan, gunakan Heimlich maneuver atau tepuk kuat. Okey. Pada bahagian belakang mangsa dan lakukan kaedah finger sweep sehingga objek yang tersekat. Okey, untuk soalan yang
D ni, dia nampak macam seolah-olah lelaki ini tercekik tau. Dia seolah-olah tercekik. Tetapi, yelah orang tu dah pengsan kan. Macam mana tu? Nak kena angkat orang tu, lepas tu tekan pula perut dia. Satu yang mungkin susah jugalah nak buat sebab masa tu tak sedarkan diri kan. Tapi kat sini, untuk step yang ketiga dia cadangkan. Okey, saya baca step yang pertama tadi. Nombor 1, periksa pernafasan dan denyutan nadi mangsa. Yang kedua, jika mangsa tidak bernafas, lakukan pernafasan mulut ke mulut dan perhatikan gerakan naik turun naik dada mangsa jika ada. Yang ketiga, jika gerakan naik turun dada mangsa tidak berlaku, sewaktu pernafasan mulut ke mulut dilakukan, gunakan Heimlich maneuver. Maksudnya awak kena buat apa tu, kan Heimlich maneuver tu kan awak duduk belakang, lepas tu awak tolak perut dia ke atas kan, supaya menolak angin ataupun udara dari dalam perut keluar, dan dengan sendirinya dia akan menolak makanan yang tercekik tadi. Okey, itu jawapan dia ya. Alright, so kita berhenti sekejap, azan, sekejap je kita berhenti. So nanti saya sambil tu saya akan pergi kepada bab 3. So bab 2 habis selesai bab 2. Okey. Okey, kita sambung balik perbincangan kita untuk kita pergi kepada bab 3 ya. Bab 3 berkaitan dengan teknik mengukur parameter kesihatan. Okey. Boleh saya tanya pelajar-pelajar, setakat ini di sekolah awak semua sudah belajar bab ke berapa? Tentu dah laju kan? Betul tak? Sebab kelas kita ni, ya? Bab berapa dah kat sekolah? 5. Yelah sebab
kita hanya jumpa 2 minggu sekali. Banyaklah kat sekolah lebih banyak cover daripada kita lah. Okey, tak apa, saya cuba lajukan sikit. Okey, teknik mengukur parameter kesihatan badan. Okey. Mengukur suhu badan menggunakan teknik yang betul. Suhu badan merupakan satu daripada parameter kesihatan badan yang dapat diukur dan dihubungkaitkan dengan keadaan kesihatan. Okey, maknanya kalau badan panas menunjukkan bahawa suhu tak normal, mungkin kita sakit. Okey, kemungkinan besar sakit. Tapi dalam cuaca yang agak panas sekarang, okey, kadang-kadang mungkin badan kita terlebih panas. Satu yang dia sebut sebagai stroke haba. So untuk mengelakkan stroke haba, awak kena minum banyak air. Sekarang musim panas Saya rasa hari ni suhu sangat tinggi Okey, suhu badan normal manusia ialah 36 darjah 36.9 darjah Celsius ataupun 37 Celsius. Suhu badan normal memastikan badan kita berfungsi secara optimum. Okey, suhu badan boleh diukur pada bahagian badan yang berbeza untuk menggunakan pelbagai jenis termometer seperti yang ditunjukkan. Oh, saya rasa yang ni saya pernah tengok ni. Bila awak jumpa ni? Letak dekat dahi kita. Kat mana ni? Halo? Kat mana banyak kita jumpa ni? Masa bila? Tak tahu. Tak ada siapa nak jawab. Masa COVID ingat tak? COVID dia letak kat dahi kita kan. Okey, termometer infrared, inframerah Termometer jenis ini digunakan untuk menyukat suhu badan pada bahagian kulit. Dua jenis termometer infrared inframerah ialah termometer inframerah dahi dan termometer inframerah telinga. Ini untuk dahi. Okey, termometer klinik. Okey, termometer jenis ini boleh diletakkan pada bahagian lidah ataupun di celah ketiak. Mesti budak-budak kecil kan. Okey, letak celah ketiak untuk menyukat suhu badan. Termometer klinik biasanya menyukat suhu dalam julat 35 hingga 42 darjah Celsius dan memberi kejituan 0.1 darjah Celsius. Kejituan, jitu tu maksudnya ketepatan Okey. Seterusnya kita pergi pada termometer rektal. Okey, termometer rektal digunakan untuk menyukat suhu badan dengan mengambil suhu di dalam dubur. Ini budak kecil ni, baby. Ni orang besar tak buat. Okey, untuk baby saja. Okey, termometer makmal. Termometer jenis ini boleh digunakan untuk menyukat suhu badan dengan meletakkannya di celah ketiak. Termometer makmal hanya dapat memberikan kejituan 1 darjah Celsius. Tapi saya rasa yang ini selalu tengok masa kita keluar dulu kan, masa COVID kan. Ini biasa ni yang klinik punya, yang ni untuk baby lah. Okey, kita tengok lagi. Pastikan suhu termometer berada di bawah 35 darjah Celsius sebelum digunakan. Jika suhu adalah 35 darjah Celsius atau melebihi 35 darjah Celsius, termometer tersebut hendaklah dikibas-kibaskan sehingga bacaan berada di bawah 35 darjah Celsius. Okey, saya selalu tengok kan kalau nurse dia selalu sentap-sentap macam tu kan. Okey. Terdapat pencerutan pada termometer klinik bertujuan. Ini ada soalan tentang ini Bertujuan mengekalkan kedudukan merkuri setelah dikeluarkan dari mulut ataupun ketiak. Mengekalkan kedudukan merkuri setelah diletakkan dari mulut ataupun ketiak. Oleh itu bacaan suhu adalah lebih tepat. Okey, boleh jadi kat sini merkuri tu dia cepat naik kan. So dia nak melambatkan lagi ni kat sini kan, dia nak melambatkan. Termometer makmal tidak mempunyai pencerutan. Jadi bacaan suhu harus diambil sebelum termometer dikeluarkan dari celah ketiak. Okey, jika tidak ada pencerutan, bacaan suhu harus diambil sebelum termometer dikeluarkan dari celah ketiak. Maknanya masa di tengah bawah ketiak tu dah ambil dah bacaan dengan cepat. Okey, kalau ini boleh. Yang cerut ni boleh setelah dikeluarkan. Yang tak ada cerut sebelum dikeluarkan. Okey.
Termometer rektal lazimnya dalam bentuk digital, boleh digunakan pada bayi berusia 3 bulan ke bawah. Okey. Biasanya baby lah dia ambil suhu dekat bahagian ini ya, dubur untuk sebab mungkinlah kat situ dia punya suhu lebih tepat ya. Termometer infrared dapat mengambil bacaan suhu tanpa perlu bersentuhan dengan badan manusia, badan individu tersebut. Mana yang infrared? Yang ini. Ni infrared ni. Boleh kena ataupun tak kena lah. Tapi kat sini dia ambil di bahagian permukaan kulit. Tak kena kulit pun tak apa. Tapi berdekatan lah, dekat dengan kulit. Alright. Jadual 3.1 menunjukkan julat suhu badan yang normal bagi bahagian badan yang berlainan. Kulit 32 hingga 35 darjah Celsius, mulut 35 darjah 0.5 hingga 37.5, dalam telinga 35.8 hingga 38 di telinga ya. Ada juga orang ambil suhu di telinga, di celah ketiak 34.7 hingga 38, maknanya suhu yang ujung-ujung tu semua lebih kurang 38 di sini ya. Okey, di dalam dubur untuk baby 36.6 hingga 38, julat suhu badan yang normal. Maksudnya lebih daripada 38 tu dianggap sebagai tak sihat. Suhu badan tinggi, tak sihat lah. Okey, kalau kulit setakat 35. Kalau lebih, maknanya tak sihat. Mulut pun sama. Yang lain-lain semua 38. Okey, menginterpretasi suhu badan. Julat suhu badan normal manusia yang sihat adalah antara 36.9 hingga 37.5. Okey, awak tengok sekarang suhu kan, kata kalau suhu 39 kan, kat luar lagi panas lah. Dia akan efek juga kita sebab bila terlalu panas, kita akan berpeluh. Betul? Bila berpeluh, cecair akan keluar. Kita akan berpeluh, buang air ke apa semua. Cecair banyak keluar daripada badan. Cepat kering masa tu. So kita kena banyak minum air. Okay, masukkan semula air ke dalam badan. Okay, dengan cara minum lah. Jadual 3.2 menunjukkan julat suhu bagi demam yang tinggi, demam, suhu badan normal dan hipertermia. Okey, kalau awak tengok kat sini, normal adalah antara 36 hingga 37. Hipotermia tu, apa maksud hipotermia? Oh, ini dah rendah sangat dah suhu pula, kan? Okey, yang ini tinggi. Okey, yang ini tinggi. Demam. Demam adalah antara 38 hingga 39. Demam terlalu tinggi ialah 40 hingga 42. So kalau awak tengok sekarang ada sebab musim panas sekarang, ada di negara-negara yang tertentu, saya rasa bukan di Malaysia lah, suhu melebihi 40. Okey, terlalu tinggi lah. Macam orang demam tinggi sangat. Saya ada dengar berita kan di mana, India ke? Di India. Okey, orang mati ya sebab suhu terlalu tinggi. Beberapa orang mati ya. Saya tak tahu dia orang duduk kat mana, mungkinlah dia orang duduk kawasan yang yang tidak mempunyai kemudahan untuk mendapatkan udara, pengedaran udara yang baik mungkin kan. Mungkin duduk tempat yang tertutup, sangat panas dan dia akan efek orang tersebut lah. Okey, demam terlalu tinggi. Demam tinggi ya, dia panggil hyperpyrexia. Pyrexia. Iaitu 41 dan ke atas. Demam tinggi. Demam biasa, hipertermia 38 hingga 41, suhu badan normal 39.9 hingga 37.5, hipertermia. Maknanya kat sini bawah daripada suhu normal ya. Ini disejuk kat dalam. Ada juga kan keadaan di mana bila kita demam, kita rasa panas tetapi, kita rasa sejuk tapi badan kita mengeletar. Pernah tak awak mengalami demam macam tu? Rasa sejuk, mengeletar tapi suhu kat luar tu panas. Okay?
Okey, faktor yang boleh menyebabkan suhu badan melebihi suhu badan normal adalah seperti jangkitan penyakit, pendedahan pada keadaan yang terlalu panas yang melampau, panas yang melampau, dan juga senaman. Oh, tengok tu. Senaman badan kita jadi panas. Macam mesin lah, kan mesin lah, dia berfungsi melebihi kapasiti ya, keupayaan dia akan jadi apa? Panas. Gegar panas kan. Okey. Alright, faktor yang boleh menyebabkan suhu badan kurang daripada suhu badan normal pula adalah seperti pendedahan pada keadaan sejuk yang melampau. Ni contoh kan. Pergi panjat gunung Everest contohlah, tempat-tempat yang sejuk kan. Naik kat tempat sejuk, suhu badan akan jadi terlalu rendah. Ada frostbite lah macam-macam kan. Betul tak? Penyakit yang boleh dihinggapi kerana terlalu sejuk. Kita ni alhamdulillah sedang-sedang, kadang-kadang je panas. Suhu yang panas macam ni bukan selalu saya rasa lah. Kadang-kadang sahaja. Tapi mungkin tahun ni nampak agak berpanjangan juga. Sampai sekarang bulan 6 ada lagi masih ada lagi bulan 6. Okey. Penyakit jangkitan penyakit, demam atau keadaan suhu badan yang melebihi suhu normal, iaitu kurang dari mana ni? Melebihi suhu normal maksudnya lebih daripada 37.5 darjah Celsius. Yang berpanjangan merupakan simptom bagi beberapa jenis penyakit berjangkit seperti demam denggi. Okey, ini berterusan panas berterusan ini boleh disebabkan oleh demam denggi, malaria, Zika, kepialu ataupun leptospirosis. Awak tengok ini demam denggi ni oleh apa? Oleh nyamuk. Malaria pun nyamuk. Zika pun nyamuk. Kepialu, awak rasa memang kepialu? Tak tahu. Cuba cek tengok. Kalau saya tak silap, demam kepialu disebabkan oleh air yang kotor ataupun oleh sebab jangkitan yang dibawa oleh macam lalat. Macam itulah lebih kurang. Okey. Leptospirosis. Ni kena cek apa ni leptospirosis ni. Okey, suhu badan seseorang yang dijangkiti penyakit lazimnya melebihi suhu badan normal kerana haba tambahan dihasilkan di dalam badan individu tersebut akibat tindakan sel darah merah atau penghasilan antibodi untuk melawan patogen menyebabkan penyakit. Okey. Ya, haba tambahan dihasilkan di dalam badan tersebut akibat tindakan sel darah putih dan penghasilan antibodi untuk melawan patogen yang menyebabkan penyakit. Maknanya badan kita bertindak balas kepada bakteria ataupun virus yang masuk dalam badan tu kan, dia akan nak melawan balik jadi dia menghasilkan suhu yang tinggi. Okey, kanak-kanak yang suhu badannya melebihi 39 darjah Celsius untuk tempoh yang lama berisiko mengalami konvulsi ataupun kekejangan ataupun yang disebut sebagai sawan yang boleh membahayakan kanak-kanak tersebut. Okey, yang ini kanak-kanak yang mengalami keadaan ini perlu dilap dengan kain yang basah di kepala dan di seluruh badan. Ada saya sendiri dapat nasihat daripada nurse kata kalau ada budak-budak kecil ke kan, baby atau budak-budak kecil yang panas badan dia tu berpanjangan dan terlalu tinggi. Ada juga keadaan di mana nurse, ada kan kadang dia buat masuk ubat dekat bahagian bawah dubur kanak-kanak tersebut. Ada juga yang masuk ubat. Tapi kalau katalah contoh kan klinik tutup dan awak tak boleh nak pergi dapatkan pertolongan daripada doktor, awak boleh mandikan terus. Orang yang sakit tadi yang suhu badan terlalu tinggi tu, mandikan je. Okey, supaya suhu badan dia turun. Itu adalah nasihat daripada doktor juga. Okey, tapi sebelum awak mandikan tu kalau boleh lap dululah. Okey, lepas lap tak jadi juga, tinggi juga, macam cemas tinggi dia, terus mandikan. Yang ini dia ada sebut pasal tuala lembap dan air berais boleh digunakan untuk menurunkan suhu badan.
Kalau hilang ikhtiar, terlalu panas, pergi mandi je, senang. Keadaan panas yang melampau, jika suhu persekitaran melebihi suhu badan normal seperti keadaan panas yang melampau, haba akan diserap ke dalam badan. Tambahan haba dalam badan akan meningkat dan suhu badan hingga melebihi suhu normal ataupun hipotermia berlaku. Okey, jadi demam lah sebab diserap suhu kan. Okey, badan menjalankan proses hemostasis iaitu pengawal aturan suhu badan yang melibatkan sistem perkumuhan, sistem endokrin dan juga organ seperti kulit, otak dan otot rangka. Homeostasis berperanan mengekalkan suhu badan pada suhu normal. Okey, homeostasis tu kalau awak ingat kan macam kalau awak belajar elektrik kan, dia ada macam kontrol tau. So ada hormon yang kontrol suhu badan kita. Okay. Alright, so kat sini awak boleh lihat jika homeostasis gagal, tengok tu, homeostasis gagal mengembalikan suhu badan menjadi suhu badan normal, suhu badan akan terus meningkat. Okay, so maknanya biasanya dikawal kan, tapi yang ni dia tak boleh. So apa yang akan berlaku ialah suhu akan terus naik. So, yang keempat, stroke haba akan berlaku pada seseorang jika suhu badannya melebihi 40 darjah Celsius untuk suatu tempoh yang panjang. Ini bila berlaku keadaan musim panas yang berterusan yang menyebabkan suhu badan tidak dapat dikawal, peningkatannya lebih daripada 40 darjah Celsius. Okey, so yang ni kena terjun sungai. Terus mandi dalam sungai, duduk dalam tu kan. Kesian pula stroke haba. Okey, ais dan air sejuk lazimnya digunakan untuk menurunkan suhu badan mangsa stroke haba ini. Okey, juga senaman juga boleh membuatkan suhu badan meningkat. Sebab tu orang yang atlet ke, yang melakukan yang pergi gym ke apa semua tu kan, kena banyak minum air. Okay, sewaktu bersenam, kadar respirasi sel dalam badan akan meningkat. Sebahagian tenaga yang dihasilkan daripada respirasi sel digunakan untuk menggerakkan anggota badan. Termasuklah otot-otot dan rangka dan sebahagian tenaga yang lain dibebaskan sebagai haba tambahan. Hal ini menyebabkan suhu badan meningkat melebihi suhu badan normal. Betul lah kan, sebab sel tu tengah bekerja keras, betul tak? Dia menghasilkan haba kan. Jadi mungkin kat situ awak boleh lihat haba meningkat dalam badan atlet tersebut. Semakin aktif aktiviti fizikal yang dilakukan, semakin banyak haba tambahan dihasilkan dalam badan lalu menyebabkan suhu badan meningkat. Kan awak tengok awak kena hati-hati. Contoh orang yang pergi berbasikal, mesti ada bekal minum air lah. Sebab bila dia berbasikal kadang-kadang dia berada pada satu tempat yang agak jauh untuk mendapatkan air dan sebagainya. Okay, elok dibawa lah bekal air untuk dapat minum. Jika homeostasis gagal mengembalikan suhu badan menjadi suhu badan normal, suhu badan akan meningkat melebihi suhu badan yang normal. Ais dan air sejuk lazimnya digunakan untuk menurunkan suhu badan bagi orang bersenam seperti pelari maraton. Bukan pelari maraton je, orang yang bersukan lah, tak kisahlah. Awak sendiri pun mungkin pergi gym kan, melakukan gerakan yang banyak. So awak semua individu-individu ini sepatutnya minum air dengan banyak. Okey, seterusnya yang ini opposite hypothermia adalah demam. Ini hypo. Yang sangat tinggi tadi panggil apa? Yang sangat tinggi tadi? Dia panggil hyperpyrexia. Kalau demam terlalu tinggi, hyperpyrexia. Kalau demam biasa dipanggil hyperthermia. Kalau suhu rendah pula daripada kebiasaan, ni mungkin berada di kawasan yang sejuk, dipanggil hypothermia. Okay. Alright, so mungkin awak boleh ingat dia punya terma yang diletakkan di situ yang dimaksudkan. Okay, keadaan sejuk yang melampau. Jika suhu persekitaran adalah sejuk yang melampau seperti di puncak gunung, badan kita akan kehilangan haba ke persekitaran pada kadar yang tinggi dan menyebabkan suhu badan menurun.
Okey, jika homeostasis gagal mengembalikan suhu badan menjadi suhu badan normal, suhu badan akan terus menurun dan kurang daripada suhu badan normal. Jika suhu badan menjadi 35 darjah Celsius atau lebih rendah, hipotermia akan berlaku. Okey, hipotermia yang serius boleh membawa maut. Pakaian panas digunakan untuk mengurangkan kadar penurunan suhu badan pemakainya yang berada dalam keadaan yang sejuk melampau. So, ini adalah contoh pakaian sejuk lah. Awak tak boleh pakai jaket-jaket biasa ni, tak boleh. Betul tak? Kena pakai 2-3 lapis. Tengok tu. 2-3 lapis kat bahagian dalam. Okey. Baju lengan panjang, lepas tu ada lagi baju kat luar, lepas tu ada jaket yang tebal pula kan. Tak sama dengan kat sini, tak boleh pakai jaket-jaket yang biasa kat sini ya. Okay, so kita jawab soalan ini ya. Praktis 3.1. Okay, cuba tengok praktis 3.1 di situ. Namakan 4 jenis termometer yang digunakan untuk apa tu? Untuk keempat-empat jenis jangka suhu di sini. Okay. A adalah apa? Termometer klinik. Betul. Okay. A adalah termometer klinik. B? Termometer rektal. Betul. Rektal tu sebenarnya menunjukkan kawasan di bahagian usus besar kan. Usus besar tak tahulah, dubur lah. Kan yang last sekali tu diambil kat situ. Rektal tu maknanya itu. Okey, betul. Maknanya okey, termometer rektal. Bagus jawapan. Okey, C adalah termometer again. Termometer makmal. Betul, termometer makmal C. Tengah halus je kan? Macam mana tu? Tak patah ke? Ni awak guna dekat apa tu makmal kan? Kena hati-hatilah sebab nampak halus sangat dia punya tu kan. So kalau awak tengok di sini, mercury dia macam mana awak rasa? Kalau mercury ada lekuk tu, okey, itu bacaannya macam mana? Di bawah ketiak ataupun di luar ketiak? Kalau ada lekuk. Tak ingat dah? Tadi kan saya cakap. Okey. Yang kat sini. Mana dah? Bacaan suhu ni. Pencerutan tu kan? Pencerutan ni lekuk ni. Ini ya, keadaan ini yang lekuk ni. Kalau ada pencerutan, boleh dibaca di luar ketiak. Setelah dikeluarkan daripada ketiak. Maknanya luar daripada ketiak lah. Okey, kalau straight, awak kena baca sebelum dikeluarkan dari celah ketiak. Maknanya awak selak sikit, masih lagi dalam ketiak lah. Selak sikit ketiak, dapat baca. Yang tidak ada lekuk. Okey, boleh faham Saya harap awak faham. Okey, dan D, apakah D? Adalah termometer yang digunakan banyak waktu COVID dulu ya. Company yang mengeluarkan termometer ni memang boom bisnes dia. Sebab sangat-sangat diperlukan semasa COVID dulu. Apa nama termometer? Inframerah. Okey, betul. Ramai jawabnya. Termometer inframerah, infrared. Okey, bagus. Okey, nombor 2. Pada pendapat anda, apakah jenis termometer yang paling sesuai digunakan untuk menyukat suhu badan 40 orang murid di sekolah? Wajarkah jawapan anda? Yang mana satu? Termometer inframerah. Ya, mungkin ya. Make sense. Okey. Ya, tu cepat sikit kan? Daripada awak guna termometer klinikal tu nak kena letak celah ketiak lah apa semua kan. Ni yang rektal tu lagilah. Ni bukan untuk budak besar ni. Ini untuk kanak-kanak baby. Yang ini pun sama. So saya rasa betul jawapan anda. Kita guna termometer infrared.
wajarkah jawapan anda? Maksudnya, wajarkan jawapan anda maksudnya bagi justifikasi. Bagi alasan bagi jawapan anda. Kenapa awak pilih infrared ataupun inframerah? Jawab. Kenapa awak pilih infrared? Siapa nak jawab? Tak bersentuhan antara individu. Ya. Infrared ni awak tak payah sentuh dekat bahagian kulit, betul tak? So awak just dapatkan sikit, dah. Maknanya apa dia? Dia sangat cepat untuk digunakan, terutama sekali dalam jumlah yang berapa orang awak nak kena scan? Berapa orang awak nak kena scan? 40. Ya, 40. Mengambil masa kalau terkedek-kedek, betul tak? So awak guna infrared lah, cepat sikit. So awak cakap kat situ, sekiranya kita dengan menggunakan termometer infrared, okay, seseorang itu dapat mengambil suhu dengan lebih cepat. Betul tak? Tak payah nak kena letak kat bawah ketiak ke apa, tak payah. Just halakan kat kepala, tak payah sentuh, terus dapat suhu. Betul? Awak jawab macam tu lebih cepat untuk mengimbas suhu badan seseorang. Okey? Nombor 3, nyatakan 3 faktor yang menyebabkan suhu badan melebihi suhu badan normal. Sebab apa? 3 faktor yang menyebabkan suhu badan melebihi suhu badan normal. Apakah 3 faktor tersebut? Penjangkitan. Okey, lagi? Terdedah kepada panas yang melampau. Betul, bagus. Lagi? Senaman. Ya, betul. Senaman. Bagus bagus awak semua ni Okey. Nombor 4, nyatakan satu faktor yang menyebabkan suhu badan berada di bawah suhu badan normal. Sebab apa? Dalam keadaan macam mana? Sejuk. Ya, betul. Sejuk. Awak jangan kata sejuk je tau. Sebut sejuk yang melampau. Okey? Awak jawab kat situ dalam keadaan sejuk yang melampau seperti di mana? Awak cakaplah kutub utara ke, kutub selatan ke, Mount Everest ke, bagilah contoh. Okey? Boleh ya? Alright, so sekarang lebih kurang pukul, kita ada lebih kurang 30 minit lagi. Boleh saya teruskan? Okay, saya kalau boleh ni nak habis cepat ni. Ni topik ni kita habiskan satu topik terus. Next week kita masuk topik lain pula. Okay, kadar denyutan nadi titik nadi pada badan. Kadar denyutan nadi dapat diukur melalui kesan denyutan nadi di titik nadi pada pergelangan tangan seperti yang ditunjukkan pada rajah 3.5. Tengok, Dr. Chet pegang nadi dekat bahagian tangan. Yang kedua, ada lagi titik-titik lain yang awak boleh tengok ya. Titik nadi pada badan manusia adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah 3.6. Ini selain daripada di pergelangan tangan, awak boleh cek di mana? Ni apa ni? Di leher. Nampak tak? Leher. Bolehlah awak pegang tengok lama sikit. Betul. Saya rasa bila saya pegang saya rasa. Okey, pergerakan tangan macam yang tadi 3.5. Belakang lutut. Okey, belakang lutut. Okey, tak rasa pun. Okey, saya tak rasa. Okey, belakang buku lali. Mana buku lali? Okey, lagi apa? Punggung kaki. Punggung kaki. Pelik ya perkataan dia punggung kaki tapi dia ambil nadi tu di bahagian awak tengok gambar kan tapi dia sebut punggung kaki bahagian atas. Okey, bahagian atas.
Okey, ini jarang orang buat kan. Kunci paha. Kunci paha. Tapi nampak macam, ini paha ke? Paha gambar raja tu saya rasa macam tak nampak macam paha pun. Okey, kunci paha. Lepas tu siku. Wah, siku pun boleh ambil ya. Lepas tu pelipis. Pelipis adalah bahagian jarang. Okey, saya rasa yang paling bagus ialah denyutan nadi di bahagian tangan. Okey, tangan, leher. Tangan dan leher lah saya rasa yang paling bagus sekali. Okey, tapi yang lain kita tak biasa buat kan? Betul tak? Bina satu peta IT yang sesuai untuk menunjukkan titik nadi pada badan. Maknanya awak lukis badan, lepas tu awak tunjuk titik nadi tu. Badan manusia, macam ni lah. Ini sebenarnya adalah peta. Peta untuk menunjukkan titik-titik. So kalau awak tengok pelipis di bahagian tepi mata, siku kat sini, paha, kunci paha dia panggil kunci paha bahagian sini, punggung kaki, tepi ni, belakang buku lali kat bahagian ini, okey, lutut, belakang lutut bukan depan belakang lutut. Pergelangan tangan kita dah tahu dan leher. Okey ini peta dia yang awak boleh check balik, tengok kedudukan dia. Alright, seterusnya. Okey, kejap saya check. Ada berapa muka surat lagi di sini ya? Okey, kejap. Banyak lagi ke? Oh, nampak macam banyak lagi. Oh, okey. Okey, dekat belakang tu ada soalan Di penghujung bab ini ada soalan. Awak boleh jawab dulu soalan ini. Saya ada masukkan nota ini ke dalam di dalam WhatsApp group untuk tingkatan 4. Awak check. Okey, awak boleh buat dulu. Mungkin kalau tak sempat malam ni kita akan bincang minggu hadapan ya. Okey boleh faham? Ini Okey, tengok berapa orang sekarang. Oh, ramai, 17 orang. Okey. Faktor-faktor, kita teruskan Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar denyutan nadi. Jadual 3.3 menunjukkan bagaimana kadar denyutan nadi dipengaruhi oleh faktor seperti jantina, umur, kesihatan badan dan aktiviti fizikal. Orang muda mungkin lebih denyutan jantung lebih laju daripada orang yang berumur. Saya tak tahu, lelaki dan wanita saya rasa orang lelaki lebih kot sebab dia melakukan banyak kerja-kerja lah. Okay, umur, kesihatan badan, lebih sihat, lebih dia punya denyutan nadi. Okey, cuba tengok sini. Jantina lelaki dewasa mempunyai purata kadar denyutan nadi yang lebih rendah. Oh, lelaki dewasa. Denyutan nadi yang lebih rendah berbanding dengan wanita dewasa kerana isi padu jantung lelaki yang lebih besar. Oh, maksudnya keadaan struktur binaan jantung lelaki lebih besar. So dia kata denyutan lebih perlahan. Gitu. Maknanya lebih kecil, lebih laju. Maknanya orang perempuan, dia punya struktur jantungnya lebih kecil daripada lelaki dewasa. Maknanya opposite daripada apa yang saya cakap tadi. Lelaki dewasa sepatutnya lebih laju kan. Tapi sebenarnya kurang kadar denyutan ataupun lebih rendah denyutannya disebabkan keadaan struktur binaan jantungnya yang lebih besar. Okey. Umur, bayi dan kanak-kanak mempunyai kadar denyutan nadi yang lebih tinggi berbanding dengan orang dewasa. So, awak boleh tengok kan kalau struktur jantung tu lebih kecil, maksudnya lebih laju. Jadi kalau awak tengok umur di sini, awak tengok bayi dan kanak-kanak denyutan nadi lebih tinggi berbanding dengan orang dewasa. So, selain daripada itu, aktiviti fizikal. Okey, semakin aktif, aktiviti fizikal semakin tinggi kadar denyutan. Ini kita tahulah.
Semakin anda banyak melakukan aktiviti fizikal, denyutan nadi lebih bertambah. Tapi kat sini umur tu mungkin ada kaitan dengan keadaan struktur binaan tu, maksudnya kat sini lebih kecil. Maknanya lebih kecil, denyutan lebih cepat. Ini pun juga sama ya, jantina. Okey, so ini adalah eksperimen. Okey, penyataan masalah. Bagaimana kan kadar denyutan nadi ditentukan. Okey, so hipotesis. Kadar denyutan nadi manusia ditentukan dengan cara mengesan denyutan nadi pada bahagian badan seperti pergelangan tangan, leher, pelipis ataupun belakang buku lali. Pemboleh ubah, awak tengok dimanipulasikan kedudukan nadi, titik nadi, bergerak balas, kadar denyutan nadi dan juga yang pemboleh ubah yang dimalarkan adalah tempoh masa rehat sebelum denyutan nadi diambil. Okey, prosedur dia kan. Awak tengok prosedur dia. Selepas berehat selama 5 minit, denyutan nadi diambil di titik nadi pada pergerakan tangan seperti yang ditunjukkan. Dengan menggunakan jam randik, bilangan denyutan nadi dalam tempoh 2 minit dikesan dan direkodkan dalam jadual. Kadar denyutan nadi dihitung dalam unit bilangan denyutan nadi per minit. Okey, per minit ya. Langkah 2 dan 3 diulang dengan mengesan denyutan nadi di titik nadi yang lain seperti pada leher, pelipis dan buku lali. So ini adalah bacaan yang diambil. Di pergelangan tangan 164 denyutan setiap 2 minit. Di leher 164, pelipis 162 dan di buku lali 160. Kenapa awak rasa pergelangan tangan dan leher ni lebih tinggi ya? Ada jawapan tak? Awak rasa? Kenapa pergelangan tangan dengan leher lebih tinggi? Siapa ada possible answer yang boleh diambil kira? Macam pelipis, buku lali yang kalau tengok kaki yang jauh sikit, betul tak? Daripada jantung. Pelipis adalah bahagian tersilap tepi mata. Okey, leher dekat ni. Dah dekat tu leher. Dan juga pergelangan tangan. Okey. Kadar denyutan nadi, bilangan denyutan per minit. Per minit ya. Yang ini setiap 2 minit, yang ini setiap minit. Okey. Alright. Betul lah tu. 82 darab 2 jadi 164. Ni pun sama. Betul. Bagi 2 ni semua. Okey, yang atas ni bagi 2 dapat yang ni. Sebab ni every 2 minutes, yang ni every minute. Kan? Perbincangan. Saya suka kat bahagian ini ya. Bahagian ni. Denyutan nadi pada bilangan badan seseorang individu yang paling mudah dikesan adalah di leher ataupun di pergelangan tangan. Kadar denyutan nadi yang dikesan di titik nadi pada bahagian badan yang berlainan adalah hampir sama. Hal ini berlaku kerana denyutan nadi yang dikesan di titik nadi pada bahagian badan yang berlainan adalah disebabkan oleh denyutan jantung yang sama. Okay, kepentingan mengenal pasti kedudukan titik nadi pada bahagian badan yang berlainan membolehkan denyutan nadi mangsa dikesan di titik nadi pada bahagian badan mangsa yang tiada kecederaan sewaktu memberi bantuan kecemasan. Maknanya awak boleh pilih lah bahagian mana yang awak nak ambil. Okey, sebab mungkin dalam keadaan kecemasan tidak membolehkan anda untuk mengambil denyutan nadi di bahagian-bahagian tertentu kan. So awak kena tahulah kat mana ya. Okey, kesimpulan. Hipotesis diterima. Maknanya hipotesis tu maksudnya andaian. Okey, awak buat andaian ini. Peringkat permulaan awak buat satu andaian. Denyutan nadi manusia ditentukan dengan cara mengesan denyutan nadi di bahagian-bahagian yang tertentu. So, kesimpulan di sini hipotesis diterima. Maksudnya betul lah andaian yang awak buat pada peringkat permulaan itu. Kadar denyutan nadi manusia boleh ditentukan dengan cara mengesan denyutan nadi di titik
nadi pada bahagian seperti pergelangan tangan, leher, pelipis dan juga belakang buku lali. Maknanya tempat-tempat ini adalah bahagian yang memberi jawapan yang lebih jelas lah pada seseorang yang ingin mengambil kadar denyutan nadi pada badan seseorang. Okey, awak cuba jawab soalan ini. Apakah titik nadi pada badan? Apakah titik nadi pada badan? Jawapan. Apakah yang dimaksudkan dengan titik nadi pada badan? So, apa jawapan dia? Semua senyap je? Tidur lah. Okey, ada 15 orang dalam ni kan? Okey. Alright, apakah titik nadi pada badan? Apakah titik nadi itu? Untuk apa? Apa guna titik nadi tu? Siapa nak jawab? Saya tunggu awak jawab ni. Ataupun ada yang jawab guna okey, tempat denyutan nadi boleh dikesan. Oh, bagus. Adlina Hamis, betul ya? Sebab diperlukan sentuhan fizikal untuk mengambil suhu. Okey, saya tak baca tadi. Okey, Adlina Hamis, betul ya? Tempat denyutan nadi boleh dikesan. Bagus. Okey, kita pergi pada nombor 2. Nyatakan 3 bahagian badan yang mempunyai titik nadi. Awak dapat banyak tadi kan? Okey. Cuba namakan 3 bahagian sahaja. Leher. Di leher, okey betul. Leher, lagi? Di bahagian? Pergelangan tangan. Betul, pergelangan tangan, lagi? Di bahagian belakang lutut, betul? Di bahagian pangkal peha. Okey, dipanggil kunci peha, dipanggil kunci peha. Ni mungkin bahagian lipatan dekat peha tu. Okey, lagi dipanggil punggung kaki di bahagian depan ya, bahagian depan. Okey, lagi Siku. siku. Saya pun lupa kat siku. Sebenarnya banyak tapi dia minta 3 sahaja. Saya rasa awak mudah ingat ya. Okey, bagus semua. Nombor 3, bagaimanakah kadar denyutan nadi bayi dan kanak-kanak berbeza daripada denyutan nadi orang dewasa? Dia kata bagaimanakah? Boleh terangkan sikit denyutan nadi kanak-kanak lebih cepat ataupun lebih perlahan daripada denyutan nadi orang dewasa? Lebih cepat ataupun lebih perlahan? Lebih tinggi. Lebih cepat. Okey, betul, lebih cepat ataupun lebih tinggi sebab apa? Sebenarnya dia tak boleh tanya bagaimanakah. Jelaskan mengapa kadar denyutan nadi bukan bagaimana. Kalau bagaimana macam nak suruh tunjuk cara, betul tak? Okay, mengapakah kadar denyutan nadi bayi dan kanak-kanak berbeza? Okay, mengapa? Mengapa? Mengapa awak kata dia lebih tinggi daripada denyutan nadi orang dewasa? Sebab apa? Saya banyak sebut tadi. Sebab apa? Hello? Ada yang jawab tak? Ada yang jawab guna teks. Sebab kapasiti jantung yang lebih tinggi. Ya, tempat denyutan nadi. Okey, betul ya. Adlina Hamis, sebab kapasiti jantung lebih kecil. Saya sebut tadi, binaan jantung, struktur jantung lebih kecil, lebih laju. Sebab tu lelaki dewasa slow. Sebab
denyutan binaan jantungnya lebih besar. Saiz jantung tu lebih besar, so lambatlah. Kalau yang lebih kecil lagi laju. Okey, nombor 4. Bagaimanakah kadar denyutan nadi bagi individu yang sakit? Apa yang akan jadi pada individu yang sakit? Apa akan jadi pada individu yang sakit? Lebih laju ataupun lebih perlahan? Jawapan? Individu yang sakit lebih laju atau lebih perlahan? Betul, Adlina, betul ya. Orang sakit lebih perlahan. Okey. Mengapakah kadar denyutan nadi atlet lazimnya lebih rendah? Oh, mengapakah kadar denyutan nadi atlet lazimnya lebih rendah? Ya ke? Okey. Biasanya lebih tinggi. Kenapa pula lebih rendah? Kalau awak nak jawab, mengapakah kadar denyutan nadi atlet lazimnya lebih rendah? Kenapa? Okey, kenapakah kadar denyutan nadi atlet lazimnya adalah lebih rendah? Kalau saya, lazimnya lebih tinggi. Kan tadi kan dia kata sebab mereka kan selalu aktif, membuat gerakan, betul tak? Okey, jawapan? Okey, jawapannya mungkin awak tak tahu. Okey, saya bacakan jawapan. Otot kardiak itu untuk jantung ya. Atlet yang lebih kuat dapat mengepam darah ke seluruh badan pada tekanan yang lebih tinggi, iaitu pada kadar peredaran darah yang lebih tinggi. Oleh itu kadar denyutan jantung atau nadi menjadi lebih rendah. Saya tak faham ya kenapa dia jadi opposite. Kenapa dia jadi berlawanan? Sebab kat sini dia kata mengepam darah dengan lebih tinggi. Kalau mengepam darah dengan lebih tinggi tentulah kadar denyutan jantung ataupun nadi tersebut menjadi lebih tinggi jugalah kan. Betul tak? Pam darah lebih tinggi, denyutan nadi lebih tinggi lah sepatutnya kan. Tapi kat situ dia tulis lebih rendah. So saya tak pasti kat situ, mungkin awak boleh cari jawapan yang mengapa. Alright. Okay. Saya rasa student pelajar ya kat sini. Sebab jantung atlet dilatih untuk bersenam dalam jangka masa yang panjang. Okey, Adrina kata jantung atlet dilatih untuk bersenam dalam jangka masa yang panjang. Maksudnya dia mungkin kat sini awak nak katakan bahawa dia tidak terlalu tinggi kadar nadinya sebab dia dah biasa dengan keadaan tersebut kerana dia melakukan latihan itu secara tetap konstan. Jadi dia punya darah yang dipam tu dah jadi biasa, dia tidak laju sangat. Okey, boleh jadilah itu jawapan dia. Okey, alright. Tekanan darah, alat untuk mengukur tekanan darah ini boleh dibeli di farmasi ya, tak silap. Bacaan tekanan darah lazimnya disebut dalam bentuk sistolik ataupun diastolik. Disebut sistolik per diastolik seperti yang berikut. X magnitude tekanan sistolik dalam unit millimeter Hg. Okey, Y ialah magnitude tekanan diastolik. Okay, so X bagi dengan per Y mmHg. Okay, tekanan darah normal bagi seorang individu yang sihat ialah 120 per 80. Iaitu tekanan sistolik ialah 120 mm Hg dan tekanan diastolik ialah 80. Kat sini 120 normal lah. Saya sendiri pun tak check ni. Okay. Alright. 3 jenis sphygmomanometer. Susah nak sebut. Iaitu
Sphygmomanometer manual, sphygmomanometer digital dan sphygmomanometer digital mobile. Okey, mana satu ni? Okey, cuba tengok yang ni. Ni manual. Ni biasa dekat klinik ada kan? Awak selalu tengok doktor akan cek pesakit. Yang ini adalah sphygmomanometer manual. Yang ini digital, nampak tu kan, digital nampak urut-urut nombor-nombor kat sini, kat skrin tu. Dan ini adalah sphygmomanometer digital mobile, maksudnya boleh dialihkan, mungkin diletak di bahagian, kalau awak tengok sini letak di bahagian pergelangan tangan kan. Pengambilan bacaan tekanan sistolik dan diastolik dengan menggunakan sphygmomanometer manual adalah berdasarkan pendengaran corak bunyi yang dihasilkan oleh peredaran darah semasa sistolik dan diastolik. Ini doktor lah, dia guna apa dia? Dia guna apa dah? Lupa dah saya apa benda ni dia panggil ni. Siapa tahu? Dia letak kat telinga dia kan. So dia boleh dengar lah denyutan jantung tu. Apa dia dik? Doktor letak kat sini. Stetoskop. Betul tak? Stetoskop Betul stetoskop. Okay. Alright. Ni doktor letak stetoskop. Boleh dengar bunyi kat sini. Alright, lagi ialah corak bunyi yang didengar semasa menggunakan sphygmomanometer manual adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah 3.9. Senyap, bunyi ketukan. Fasa 1. Fasa 2 bunyi desisan. Fasa 3 bunyi derapan. Fasa 4 bunyi hembusan. Dan fasa 5 senyap. Okey. Kita tak tahu doktor boleh dengar benda ni. Senyap, ketuk-ketuk, desis, derap, hembus, senyap. Okey. Pelik kan? Tapi mungkin ni dia sebab dia belajar kan, dia dah biasa mendengar denyutan ataupun bunyi tersebut. Okay, corak bunyi yang didengar melalui sphygmomanometer manual. Sphygmomanometer digital lebih mudah digunakan untuk mengukur bacaan tekanan sistolik dan juga diastolik kerana bacaan tekanan sistolik dan diastolik ditunjukkan secara automatik tanpa melalui pendengaran sebarang bunyi. Kalau tengok kan biasa doktor walau bagaimana sekalipun dia nak juga cek belakang, betul tak? Cek bahagian depan, dia dengar denyutan itu dia nak dengar denyutan jantung. Belakang saya tak tahu, denyutan jantung juga ke belakang kan. Cek okey. Mengukur dan merekodkan tekanan darah. Okey, tengok. Okey, mengukur dan merekodkan tekanan darah. Kadar degupan jantung dapat mewakili kadar denyutan nadi. Namun begitu, jika tekanan sistolik adalah rendah, pengecutan dan pengendoran dinding arteri tidak berlaku. Oleh itu, kadar degupan jantung menjadi lebih tinggi daripada kadar denyutan nadi. Jantung berdegup, nadi itu urat kita kan, urat kat tangan, urat kat leher. Waktu jantung berdegup, bunyi dup-dup, lup-dup, dihasilkan oleh penutupan injap dan jantung. Bunyi loop adalah lebih kuat daripada bunyi dup. Macam-macam. Bunyi loop-dup dapat didengar dengan menggunakan stetoskop seperti yang ditunjukkan pada rajah 3.10. Mendengar bunyi degupan jantung. Okey, ni doktor ni nak kena telinga pendengaran kena baik lah. Okey. Tekanan sistolik dan diastolik berubah-ubah mengikut waktu sepanjang hari. Contohnya, bacaan tekanan darah pada waktu pagi biasanya lebih tinggi berbanding dengan bacaan pada waktu malam. Mungkin ada kaitan dengan matahari kot. Okey. Alright. Kategori tekanan darah bagi orang dewasa adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah 3.4. Okey. Sistole, pengencutan ventricle berlaku. Ventricle. Mana ventricle? Ni tricuspid, bicuspid,
Bicuspid tu injap ada 2, tricuspid injap ada 3, injap sabit terbuka. Okey. Right. So penutupan injap tricuspid dan bicuspid di antara atrium ventricle menghasilkan bunyi lep. Dan injap sabit terbuka, keadaan ini dikenali sebagai sistole. Bacaan tekanan darah yang mengalir keluar dari jantung adalah bacaan sistolik. Oh, keluar daripada jantung, bacaan sistolik. Pengenduran ventricle, awak tengok kat situ pengenduran ventricle. Berlaku penutupan injap sabit pada aorta dan arteri pulmonary dihasilkan bunyi dup. Arteri pulmonary, aorta. Okey, ini adalah salur darah arteri pulmonary. Okey, injap tricuspid dan bicuspid terbuka, keadaan ini dikenal sebagai diastole. Bacaan tekanan darah yang mengalir lalu mengisi jantung, bacaan diastolik. Okey, yang keluar sistolik, tekanan darah yang mengalir lalu mengisi jantung, masuk dipanggil diastolik. Okey, boleh faham saya nak awak ingat yang tu lah. Alright, tekanan darah. Tekanan darah tinggi peringkat 1. Okey, dah 150 dengan 50. Saya pernah dapat bacaan ini suatu masa dahulu. Tapi bila kita jaga pemakanan jaga aktiviti, kurangkan stres. So tekanan darah kita akan kembali normal, iaitu 120 hingga 129. Okey. Ini adalah sistolik dan tekanan di bawah ini ialah diastolik. Okey, sistolik darah apa dia tadi? Darah keluar, diastolik darah masuk. Okey, bijak kan? Macam mana dia orang buat Okey. Alright. Saya rasa doktor yang mula-mula tu hebat. Betul tak? Doktor sekarang semua dia belajar dah, semua dah siap dah semua kan. Tapi orang yang mula-mula sekali dapat tahu tentang ini, saya rasa bijak. Okey. Alright. Tahap kesihatan badan individu dapat dipantau dengan memantau tekanan darah. Semakin meningkat umur seseorang, semakin tinggi tekanan darahnya. Seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Okey, tengok umur antara ni. Okey. Minimum, normal, maksimum. Okey, 1 hingga 2 bulan, 12 bulan. Okey, tengok awak sekarang kat mana kategori kamu semua. Sini kan, 14 hingga 19. Okey, minimum 105, bawah 73, atas 117, bawah 77. Atas, ni maksimum tinggi ni kira ni. 120 hingga 81. Saya rasa kat sini faktor utama yang mempengaruhi ialah satu pemakanan. Makan benda-benda masin tak boleh Okey, dan juga makan daging banyak pun tak bagus. Alright, dan satu lagi ialah stres. Okey, mungkin stres belajar kan, kena jagalah tu. Stres benda-benda lain macam-macam stres dalam hidup ni kan. Okay alright, good. Alright, so nampaknya kita dah sampai ke penghujung. Okay, sekarang dah 9.48 dah lebih 3 minit. Okay, saya dah uploadkan masuk dalam WhatsApp group nota ini untuk bab 3 sains tingkatan 4 So saya minta awak buka, tengok dan jawab soalan-soalan yang ada. So kita akan sambung balik semula pada minggu hadapan. Banyak lagi tak? Tinggal. Ada berapa page lagi? 2. Oh, okey. Tak banyak Kita boleh habiskan dengan cepat. Okey, yang ini awak jawab sendiri. Praktis 3.3 awak jawab. Okey, praktis 3.3 awak boleh jawab. Lepas tu kita akan terus ke 3.4. Awak boleh jawab kalau awak, mungkin awak dah belajar kan. Ini sebagai ulang kaji. Dan terus kepada fokus SPM 3. Okey, kita insyaAllah kalau berkesempatan untuk minggu hadapan, kita akan bincangkan semua ni. Kita habiskan bab 3 dan akan masuk kepada bab 4. Secepat yang mungkin. 2 minggu lagi. Okey, alright. So, sehingga berjumpa lagi pada 2 minggu akan datang insyaAllah.
Okay, awak buat ulang kaji ni, jawab semua soalan. Okay, harap semua sihat semua ya. Dan apa orang kata, jaga kesihatan semua. Okay, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih, Cikgu. Assalamualaikum. Okay, waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama semua. Terima kasih semua, semoga dimurahkan rezeki. Alhamdulillah, insyaAllah, amin. Kepada semua ya. Okay. Alright, Rosni, Adlina. Okay, saya minta semua banyak ambil bahagian nanti ya pada minggu hadapan. Okay, Assalamualaikum.